Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang seterusnya, beriman dengan bahawa neraka itu sebenar. Kalau dalam kitab cip ni nombor 15, bahawa neraka itu sebenar, nampak tak? Dan telah ada sekarang ini, dan ia tempat kediaman yang kekal bagi sekalian orang kafir. Jadi neraka itu tempat yang kekal, tempat kediaman yang kekal bagi semua orang-orang kafir. Yakni dalam syarah dia, neraka itu ialah negeri azab. Neraka itu ibaratkan seperti negeri azab sabit, maka ia sabit dengan kitab dan sunnah, sabit dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, dengan ittifaq ulama ummah. Telah mengadakannya oleh Allah pada barang yang telah lalu. Maksudnya Allah Ta'ala cipta neraka lama dah. Seperti syurga yang ia negeri balasan pahala, maka neraka itu sebenar ia seperti syurga. Dan kedua-duanya itu sudah ada sekarang. Lah ni ada dah. Dia punya neraka ada dah. Tidak seperti yang disangka oleh Abu Hashim dan Abdul Jabbar daripada Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahawa kedua-duanya itu, syurga dan neraka itu, akan diadakan pada hari kiamat. Ini pendapat daripada orang Mu'tazilah. Yang nama yang disebutkan tadi ni, Abu Hashim Abdul Jabbar daripada Mu'tazilah. Macam kata bahawa neraka ni akan diadakan pada hari kiamat. Maksudnya sekarang tak ada lah, hari kiamat baru ada balik. Itu pendapat daripada ulama Mu'tazilah. Dan dalil yang mengatakan adanya itu ialah kisah Adam dan Hawa, seperti mana disebutkan dalam kitab dan sunnah syarifah, dan juga terjadi ijma' ulama di atasnya. Dalam kitab ini dia disebut tabaqat neraka. Tabaqat neraka ni maksudnya nama-nama neraka lah. Peringkat-peringkat, tingkatan neraka tu. Neraka itu ada 7. Kita kena ingat neraka itu ada 7. Yang pertama, neraka Jahannam. Neraka Jahannam ini diazab akan dia di atas qadar dosa daripada orang mukminin. Maksudnya orang mukmin yang buat derhaka pada Allah, dia masuk neraka Jahannam, disiksa mengikut qadar dosa masing-masing. Dosa banyak mana? Kalau sikit-sikit lah. Kalau banyak-banyak, disiksa hinggakan habis dosa, bersih daripada dosa, dikeluar, barulah masuk syurga balik. Jadi neraka Jahannam ini khusus kepada orang mukmin yang derhaka pada Allah. Yang kedua, neraka Lazah. Lazah ni, maka Lazah ni
iaitu bagi Yahudi. Yahudi nanti masa-masa dalam neraka nazar. Neraka nazar. Yang tiga al-Hutamah. Hutamah tu nama neraka. Neraka Hutamah bagi Nasara. Bahasanya puak-puak kafir ni Allah Ta'ala cipta khusus dah. Orang Yahudi hampa masuk neraka nazar. Tak boleh campur dengan orang. Kan? Kat dunia pun dia tak macam orang. Kalau nak bunuh orang. Kan? Neraka Hutamah. Allah tak cipta neraka Hutamah bagi orang Nasara, orang Kristian. Yahudi neraka asing, nama dia Lazar. Orang Kristian nama neraka yang khusus, neraka dia Al-Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah. Dalam Quran juga. Sa'ir. Maka sa'ir ini bagi sabiin daripada Yahudi. Yahudi juga neraka sa'ir ni. Neraka saqar bagi orang Majusi. Majusi ni orang yang sembah hati. Sembah hati. Neraka saqar bagi orang yang menyembah hati. Yang keenam neraka jahim. Neraka jahim bagi penyembah berhala. Siapa duk sembah berhala masuk dalam neraka jahim. Yang ketujuh last sekali neraka hawiyah. Hawiyah bagi orang-orang munafik. Orang munafik, orang penipu. Mulut beriman, hati tidak beriman. Itu munafik. Munafik. Mulut dia kata beriman, hati dia tolak Islam, tak beriman. Itu orang munafik. Dan kebanyakan ulama menyatakan bahawa syurga itu atas langit yang 7. Banyakkan ulama lah nyatakan bahawa syurga itu atas langit yang ke-7 dan di bawah arasy. Dan bahawa neraka itu di bawah bumi yang 7. Dan pendapat yang sebenarnya diserahkan ilmu demikian itu kepada Allah Ta'ala. Dan telah kita baca mata balik ni, dan telah ada ia sekarang, dan bahawasanya ia tempat kediaman yang kekal bagi kafir. Dan barang siapa masukkan dia daripada mukmin yang derhaka, tiada kekal di dalamnya dalam neraka. Maksudnya neraka neraka jahanam, orang mukmin masuk dalam tu tak kekal. Habis dosa silap balik. Tiada kekal di dalamnya. Habis. Beriman dengan bahawa syurga itu sebenar. Nombor 16. Bahawa syurga itu sebenar dan ia telah ada sekarang ini. Setengah ulama berpendapat tempatnya di atas langit. Ada. Dan orang kafir tiada masuk akan dia sekali-kali. Dalam syurga, orang kafir tak boleh masuk. Dan hanya sesungguhnya ia tempat kediaman yang kekal. Yang kekal bagi orang mukminin. Dan telah menjalani Ibnu Abbas bahawa afdalnya itu ialah syurga. Kata Ibnu Abbas, yang paling afdal, yang paling mulia lah, syurga yang paling mulia, yang paling utama ialah syurga Firdaus.
dan ialah yang setinggi-tingginya dan daripadanya terpancar sungai-sungai syurga. Jadi yang paling tinggi adalah syurga Firdaus. Dan mengiringinya itu, maksudnya syurga Firdaus ni syurga yang paling utama lah. Orang kata nampak satu lah tu. Yang seterusnya selepas syurga Firdaus, selepas yang utama tu syurga Adnin, kemudian syurga Al-Khuldi, kemudian syurga Naim, kemudian syurga Ma'wa, kemudian syurga Darussalam, kemudian syurga Darul Jalal. Kita nak masuk syurga mana tak tahu lagi. Serah Allah Ta'ala, ikut amal masing-masing lah. Tapi semua kita jumpa kat sana lah. Nak cari sahabat aku seorang yang rajin mengaji, jumpa kat sana. Kan, kita terdetik di hati sampai di hadapan kita. Jumpa. Allah Ta'ala bagi jumpa balik. Adapun orang yang derhaka kepada Allah, maka negeri kekal mereka itu ialah syurga juga. Kerana mereka itu tidak kekal dalam neraka. Jika mereka masuk ke dalamnya, mereka satu masa jua. Maksudnya satu masa ada dosa, maka diseksa habis dosa pula. Tidak berkekalan padanya azab mereka itu. Dan setengah daripada nikmat yang paling sedap di akhirat itu ialah melihat akan zat Allah. Di akhirat besok, yang paling sedap sekali daripada semua benda-benda yang sedap adalah melihat akan zat Allah. Kan? Wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Itu dari ahli sunnah jemaah mengatakan bahawa akhirat besok kita boleh melihat zat Allah. Ada dalil Al-Quran. Maka melihatkan zat Allah itu termasuk di dalam perkara yang harus pada akal. Jadi yang berkaitan melihat zat Allah dalam syurga besok itu termasuk dalam benda yang harus pada akal di dunia dan di akhirat dengan izin Allah. Kerana bahawa Al-Bari maksud Allah lah. Al-Bari subhanahu wa ta'ala itu maujud, ada, dan tiap-tiap maujud itu sah dilihat. Sah dilihat. Cuma kat dunia tak boleh. Di akhirat ulama kata boleh berdasarkan dalam Quran. Maka Allah Ta'ala itu sah bahawa dilihatkan dia. Akan tetapi tidak berlaku di dunia bagi lain daripada Nabi kita Muhammad SAW. Memang ya. Dan wajib ia pada syarak pada negeri akhirat itu. Bagi orang-orang mukmin, mereka bersedap-sedap padanya pada syurga dengan berbagai an-na'imul muqim. Maksudnya nikmat yang berterusan. Dalam syurga tu kita akan dapat nikmat yang berterusan. Nikmat yang sentiasa tak pernah terputus. Tak pernah terputus. Makan sedap selalu. Tak pernah tak sedap. Kat dunia ada waktu sedap, main berumur tak sedap tu. Ya tak? Kita main pelan berumur ni, dia makan korang ke tak? Orang dia selera makan tu dia pelan korang. Saya lah. Tentu tak tahulah kok pelan berumur pada lalu. Ada tak?
Oh. Jadi dalam syurga nikmat tak pernah terputus. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat jima', nikmat semua nikmat sentiasa berterusan sampai kekal. Sampai bila-bila? Kekal abadi. Dia tak ada sampai lah. Ada sampai lah. Kekal lah. Tak ada noktah dia. Kekal. Sedap yang kekal abadi. Makan, minum. Tak ada bosan, tak ada jemu. Kan? Sentiasa seronok. Makin hari semakin seronok. Dan nikmat syurga yang paling lazat ialah memandang wajah Tuhan Ar-Rabbul Karim, Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi razaqanallahu ta'ala ma'al mun'ami 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Allah Ta'ala telah mengurniakan kita perkara yang demikian bersama-sama dengan mereka yang dikurniakan nikmat, iaitu nabi-nabi, orang-orang siddiqin, orang benar, orang-orang yang syahid dan orang-orang yang soleh, dan amat eloklah mereka itu sebagai rakan, kawan. Pujian itu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Rahmat Allah dan kesejahteraannya ke atas sebaik-baik makhluknya Sayyidina Muhammad serta ahli keluarga dan para sahabat sekalian. Wahai Tuhan, perkenankanlah. Risalah ini telah selesai dihimpunkan pada waktu duha. Selesai dekat pada waktu duha. Pada jam 3 hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal, iaitu pada ketika diperanakkan Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW tahun 1313 daripada hijrah Nabi. Kepada empunya sebaik-baik selawat dan sebaik-baik salam di negeri Makkah yang dimuliakan, atas tangan yang fakir yang mengharapkan Tuhannya dalam mencapai cita-cita, iaitu Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Ghafarallahu ta'ala dhunubahu wa satara uyubahu wa kashafa kurubahu wa fa'ala kadzalika bi usulihi wa furu'ihi wa hawashihi wa ahbabihi wa ashabihi wa kullu man lahu haqqun alaihi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat amin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosanya, menutup segala keaibannya, pendarannya, meleraikan segala kesusahannya, demikian juga kepada asal usulnya, keturunannya, zuriatnya, orang yang di sekeliling yang terdekat dengannya, orang-orang yang dikasihinya, dan sahabat-sahabatnya, dan setiap orang yang ada hak ke atasnya, dan segala orang yang Islam, lelaki dan perempuan, dan sekalian orang mukmin lelaki dan perempuan. Wahai Tuhan yang amat mengasihani, perkenankanlah. Maha suci Tuhan, Engkau Tuhan yang maha mulia dari apa yang mereka sifatkan, serta salam kesejahteraan ke atas sekalian Rasul, dan pujian itu bagi Tuhan sekalian alam. Habis. No. Kita ada kat belakang macam ni. Jadual. Ada. Ajawi. Bumi mana? Dah. Dah habis dah.
Ha? Tak, kita baca apa nama? Kita tengok kitab ni dah habis dah. Nah. Dah habis dah. Kita baca jadual apa nama? Jadual akidah. Kan, belakang semua dah. Ini adalah jadual segala akidah yang berkaitan dengan Allah atas qaul yang mengatakan segala sifat yang wajib diketahui secara tafsir itu 20, iaitu qaul yang menyabitkan sifat maknawiyah dan dibahagikan kepada 4 bahagian. Nah. Jadi jadual ni pengarang dia buat jadual sifat 20 atas qaul yang masyhur. Atas qaul yang masyhur mengatakan bahawa sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Itu qaul yang masyhur. Sebab apa 20? Sebab yang 20 itu sifat Allah yang 20 tu dia ada dalil daripada Quran, ada hadis yang menceritakan setiap sifat tu ada dalil. Ada qaul yang menyatakan sifat yang wajib bagi Allah 13. Nah, 13 daripada wujud sampai kalam. Walaupun macam mengatakan 13, tetapi qaul yang rajih yang mengatakan 13 sifat Allah itu, maka tidak menafikan sifat maknawiyah. Yang 7 yang berikut iaitu kaunuhu qadiran sampai hadis. Cuma dia kata sifat maknawiyah itu secara otomatis tu dia ada dah dalam sifat ma'ani yang 7 tu. Maksudnya kalau sebut kudrat itu ada dah kaunuhu qadiran. Tak boleh sebut dah. Kan? Bukan maksud macam menafi, cuma tak sebut. Macam mengatakan bahawa sifat yang 13 itu kita kena tahu secara tafsir, dan yang 7 yang kemudian sifat maknawiyah itu kena tahu secara ijmal, secara ringkas. Itu dia punya pembahasan ulama lah. Kemudian qaul yang jadu yang dia buat ni berdasarkan qaul yang menyatakan bahawa sifat Allah itu 20. Yang pertama, yang satu sifat nafsiyah. Nafsiyah ni dulu kita baca dah nafsiyah nah. Nafsiyah, sifat nafsiyah iaitu wujud. Ada lawan yang apa dah? Lawan yang Adam. Adam dia tiada lah. Kan? Sifat nafsiyah, sifat yang menunjuk kepada diri benda. Diri zat tu, iaitu zat Allah. Kan? Maksudnya la tata'aqalu zat hidup ni. Maksudnya tidak di akal kita tak boleh terima adanya zat tanpa sifat wujud. Maksudnya maksudnya tak boleh terima zat kecuali adanya wujud. Ada kita dengan wujud kita. Maksudnya mana? Ada kita ni zat kita lah, dan wujud kita. Maksudnya tak boleh terima ada kita tanpa wujud kita. Jadi wujud kita tu ada lah. Itu maksudnya. Jadi sifat nafsiyah, sifat yang menunjukkan kepada zat itu sendiri, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kenal Allah Taala ni bukan maksud kenal Allah ni kenal zat. Zat Allah kita tak boleh nak kenal zat Allah. Macam mana? Zat Allah bukan dilingkungi dengan benda. Kalau manusia, zat manusia ni yang berbentuk benda.
kebenaran benda. Tapi zat Allah dia keluar daripada benda, bukan benda. Ni zat kita, diri kita ni zat kita lah. Zat kita ni benda. Jadi zat Allah Ta'ala bukan kategori benda, dia keluar daripada benda. Jadi kita nak cerita, kalau bukan benda, apa dia? Tak boleh cerita lah. Memang zat juga. Kalau sebut zat kita di dalam lingkungan kebenaran material, nampak. Jadi zat Allah Ta'ala bukan di bawah kategori kebenaran, luar daripada kebenaran. Jadi kita nak kenal zat Allah Ta'ala, mestilah kita kena melalui cara-cara untuk kita nak kenal Allah Ta'ala. Yang pertama, kita kenal ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu kita lah. Kita ni benda yang mungkinat, benda yang harus. Mungkin itu mungkin. Mungkin itu maksudnya harus. Daripada tiada kepada ada. Daripada ada kepada tiada, harus. Makhluk dalam kategori mungkinat, benda yang harus. Dulu kita tiada, sekarang kita ada. Lepas kita ada, kita tak ada pula, itu harus. Jadi kemudian kita nak kenal Allah Ta'ala, mestilah kita kenal sifat-sifat Allah. Kita kenal sifat-sifat Allah, baru kita kenal Allah. Kita tak boleh kenal Allah dengan melalui nama Allah saja. Boleh tak kita nak kenal orang tu dengan nama saja, tanpa kita kenal batang tubuh dia, wajah dia? Kawan tu nama Jamilah. Jamilah cantik. Orang dia kata kalau orang perempuan nama Jamilah memang cantik lah. Jamilah tu bahasa Arab, bahasa Melayu kata cantik. Orang dia tak apa. Dia kata aku tak boleh tengok, tak apa dah, memang cantik. Siapa nama Jamilah cantik. Jadi dia tak kenal perempuan tu cantik tak cantik. Dia kenal kat nama. Tak nama tak boleh kenal lagi. Boleh kita kenal nama, badan tubuh kena spray? Boleh tak ni? Tak boleh. TV tengok dia dengan pendek dia, dengan gemuk dia. Lepas tu tak tegak pula. Dia kita kenal nama orang semua elok belakang. Tak. Jadi kita nak kenal Allah Ta'ala, mestilah dengan sifat-sifat Allah. Apabila kita kenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifat Allah, barulah kita kenal Allah itu maha hebat, maha agung. Melalui sifat 20. Wujud, hidam, bakok, kutak, irak sampai habis. Itu kita kenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Man la ya'rifu sifat Allah la ya'riful mawsuf. Barang siapa yang tak kenal sifat-sifat Allah, dia tak kenal Allah Ta'ala. Dia tak kenal apa yang disifatkan. Maksudnya kalau kita seorang perempuan itu, kita dah nampak batang tubuh dia, tinggi lampai, tak boleh cerita lah kan, tegak dan sebagainya, barulah kita kenal orang yang nama, yang tuan tubuh tu. Kalau kita kenal nama saja, kita tak kenal cara menyeluruh. Kenal nama saja lah, tapi batang tubuh kita tak kenal pun. Kalau jumpa dia pun tak kenal. Jadi bagi kita kenal batang tubuh dia, boleh kita kenal nama dia yang sebenarnya. Macam itulah Allah, kita kenal sifat-sifat Allah, maka dengan sendirinya kita akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat nafiah, sifat yang merujuk kepada diri zat itu sendiri. Ini cara ringkas, sifat nafiah, sifat yang disebut kepada zat Allah. Yang kemudian 5 sifat salbiah. Salbiah ni sifat-sifat yang menafikan yang tidak layak pada Allah. Contoh kita kata khidam sedia. Sedia ni dia menafikan ada permulaan.
nafikan ada permulaan adanya Allah. Ada. Maksudnya qidam dia menafikan ada permulaan. Maksudnya Allah Taala tidak ada permulaan. Jadi salbiah ni nafikan ada permulaan. Ada permulaan tu sifat yang tak layak pada Allah. Jadi qidam ni dia menafikan benda yang tak layak pada Allah, iaitu ada permulaan. Maksudnya Allah Taala itu tidak ada permulaan. Kan? Sebelum langit, bumi, aras, syurga, bumi ni Allah ada dah. Ada Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Mudah dia. Adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Allah ni wal awwalu, Allah yang awal. Baqa, kekal. Kekal apa dia? Menafikan kesudahan. Maksudnya salbiah ni sifat yang menafikan perkara yang tak layak pada diri Allah, pada zat Allah. Baqa, kekal, dia menafikan kesudahan. Allah Taala tidak ada kesudahan, kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Kekalnya wajah Allah Taala. Wajah tu maksudnya zat lah. Dia ada huraian, dia ulama khilaf antara salah dan khalaf. Mukhalafatuhu lil hawadisi, bersalahan Allah dengan segala yang baharu. Di bawah dia kata mukhalafat hawadis diambil pada Maha Suci Allah, daripada mengambil faedah pada segala perbuatan dan segala hukumnya. Maksud Allah Ta'ala ni tak sama dengan benda yang baru. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Apa yang kita terlintas yang berkaitan dengan Allah bukan dia. Allah bi khilafi zalik. Demikian itu, tak sama. Manusia hidup manusia dengan apa? Dengan apa? Dengan roh. Allah hidup Allah dengan apa? Kalau kita katakan roh, salah. Roh itu manusia, makhluk, benda yang tak dia. Qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri. Apa maksud berdiri dengan sendiri? La yahtaju ila mahalin wala ila mukhafif. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat. Sebab apa Allah tidak berhajat kepada zat? Sebab Allah tu zat dah. Yang berhajat kepada zat sifat. Sifat. Kalau Allah Ta'ala ni dia panggil zat dan sifat. Sifat berhajat kepada zat. Sifat ma'ani. Semua sifat ma'ani yang 7 ada pada zat Allah. Maksudnya sifat Allah berhajat kepada zat Allah. Sifat Allah qadim, zat Allah qadim. Kalau nisbah kepada makhluk, dia panggil jirim. Jauhar tu jirim. Jirim tu jisim. Jisim tu kita lah, benda yang boleh nampak. Gelas ni jisim, semua jisim yang bertubuh, tak ada urat daging, darah, itu dia panggil jisim. Dan jisim dan kemudian arad. Arad tu sifat. Sifat ni dia mesti ada pada jisim. Dia mesti ada pada jisim. Contoh ni ayat menira ni. Ni dia panggil jirim. Jirim ni benda lah, ataupun jisim. Kemudian arad tu sifat. Sifat mesti ada pada jirim. Antara sifat dia apa dia?
dia punya ketinggian dia ni. Ketinggian dia, lebar dia, warna dia, itu dia panggil arad. Arad ni mesti ada pada jisim. Dia berhajat kepada jisim. Itu kalau disuruh kepada makhluk. Kepada Allah dia panggil zat dan sifat. Istilah saja. Cuma dia nak cerita yang berkaitan dengan Allah Ta'ala itu dia panggil zat dan sifat. Kalau makhluk dia panggil diri dan arad. Maksudnya arad itu sifat lah. Sifat mesti berhajat kepada zat. Panjang ayat menyiri ni dia panggil arad. Mesti ada pada zat. Benar ni. Betul. Jadi maksudnya qiyamul binafsi, berdiri Allah dengan sendiri, iaitu la yahtaju ila mahal. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat sebab Allah itu zat. Wala ila mukhasif, dan tidak berhajat kepada orang yang menciptakan Allah. Kan? Dia berhajat kepada orang yang menciptakan Allah. Wahdaniyat esa. Wahdaniyat esa. Esa Allah tu tiga sifat. Esa Allah pada zat. Maksudnya zat Allah Ta'ala ni tak sama dengan zat makhluk. Zat makhluk ni dia ada urat, daging, darah, bersusun dan sebagainya. Kan? Zat Allah Ta'ala bukan macam zat makhluk yang tersusun, yang berbilang, yang berkakuh urat, daging dan sebagainya. Kan? Itu esa, wahdaniyah esa pada zat. Maksudnya zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Esa Allah pada sifat. Sifat Allah dia tak berbilang-bilang. Esa Allah pada af'al. Maksud af'al Allah Ta'ala itu tak ada orang yang menolong Allah. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pembantu. Itu maksud esa pada af'al. Perbuatan Allah, maksudnya Allah tidak berhajat kepada pembantu. Dan yang selain daripada Allah, tak sama perbuatan hamba dengan perbuatan Allah. Perbuatan hamba tak sama dengan perbuatan Allah. Kemudian Allah yang sama tadi, Allah tidak berhajat kepada pembantu dia. Itu maksud esa pada af'al. Maksudnya Allah itu ketunggalan dalam melakukan semua perkara. Diambil daripada bahawa alam selia baru dan suatu kainat ni makhluk tidak memberi bekas 7 sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani kudrat. Kudrat ni maksudnya kuasa. Lawannya al-ajiz, lemah. Jadi kudrat Allah Ta'ala ni dia ta'aluk kepada benda yang kemungkinan, yang harus meniadakan makhluk ataupun meniadakan makhluk. Harus. Orang tu berkahwin, orang tak dapat anak, ada dapat anak, ada yang tak dapat. Harus bagi Allah meniadakan makhluk dan meniadakan makhluk. Jadi kudrat ta'aluk kepada benda yang harus, yang memungkinkan. Kudrat tidak ta'aluk kepada benda yang wajib. Dan tidak ta'aluk kepada benda yang mustahil. Maksudnya adakah Allah kuasa Allah Ta'ala menciptakan Allah?
Jadi kudrat tidak takluk kepada benda yang wajib. Maksudnya Allah kudrat nak menciptakan Allah sendiri. Dia tak takluk kepada benda yang wajib. Dan tidak takluk kepada benda yang mustahil. Kudrat tidak takluk kepada yang mustahil, iaitu Allah mengadakan syarikul bari, orang Tuhan yang lain daripada Allah. Tak boleh. Mustahil. Itu bahagian ta'aluk bahagian lain lah, kan? Kalau orang tanya, adakah Allah Ta'ala berkuasa untuk mengadakan Tuhan lain daripada Allah? Nak jawab apa? Dah. Memang kudrat tidak takluk kepada benda yang mustahil. Kalau kata Allah Ta'ala boleh buat, maksudnya ada Tuhan lain. Nak menunjukkan sini, kudrat Allah tidak takluk kepada benda yang mustahil, tak akan berlaku. Allah mencipta syarikul bari, iaitu yang sekutu bagi Allah. Maksudnya kudrat Allah tak takluk benda tu, tak boleh bincang. Mana? Dia tak buat, tak boleh buat. Aku tak boleh buat. Kalau kata tak boleh buat tu lemah, kan? Maksudnya Allah Ta'ala ni nak katakan Allah itu Esa. Tak ada yang lain daripada Allah tu, tak ada. Kalau orang tanya, adakah boleh Allah Ta'ala menciptakan syarikul bari? Kita jawab, kudrat tidak takluk kepada benda yang mustahil. Tak boleh. Tak boleh. Benda syarikul bari itu benda mustahil. Kalau orang minta dalil, kalau orang minta dalil, boleh kita bagi yang Allah. Boleh kan? Qul wallahu ahad. Hak makhluk kita semua ni dia panggil mungkinat. Itu harus. Maksudnya kudrat Allah dia takluk kepada benda yang harus, iaitu mungkinat kita lah. Harus daripada tiada kepada ada. Ada kepada tiada. Cuma tidak takluk kepada benda yang wajib dan benda yang mustahil. Dalam Quran kata law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Kalaulah law kana fihi ma, jika kiranya di langit ada Tuhan, di bumi pun ada Tuhan, illa Allah, melainkan Allah, la fasadata, musnah habis. Tuhan langit kata nak turun hujan, Tuhan bumi kata aku tahan hujan, Tuhan pelik dengan Tuhan. Itu dalil yang mengatakan kudrat tidak takluk kepada benda yang mustahil. Kan? Mana boleh ada dua Tuhan? Kelai habis. Kan? Ketua dia dah seorang lah. Dah dua ketua, kelai. Apa pun jatuh kita Kudrat. Kudrat. Iradat maksudnya berkehendak. Berdasarkan kudrat. Kuasa. Iradat dia takluk taksis, menentukan. Maksudnya selepas kudrat, maka kehendak Allah Ta'ala itu nak menentukan stipulan-stipulan ni pendek ke panjang ke, lelaki perempuan, kan, masih bila, semua tu kita panggil iradat. Itu secara umum lah. Ilmu, ketahui. Ilmu Allah, Allah Ta'ala mengetahui semua. Al-ihatah wa syumul. Dia merangkumi semua benda yang harus, benda yang wajib, benda yang harus dan benda yang mustahil. Semua Allah Ta'ala tahu. Terdedah. Maksudnya ilmu Allah Ta'ala ni al-inkisyaf, terdedah. Wa ihatah, meliputi semua. Semua Allah Ta'ala
tahun. Sama basar kalam. Kalam Allah. Quran ni kalam Allah ni tak Quran. Ni cara mula Quran. Cuma Quran Quran ni kalam Allah, nisbah kepada kertas dia, nisbah kepada tulisan dia, itu baru. Hakikat Al-Quran itu adalah qadim. Kalam Allah tiada bersuara, tiada berhuruf, tiada bertulisan, tiada nuktah, tiada bernafas. Jadi habis Quran kita baca, ada suara, ada tulisan. Maksudnya ulama kata nisbah di segi kertas, tulisan itu baru. Hakikatnya Quran itu adalah kalam Allah yang qadim. Nak cerita qadim tu tak boleh cerita macam mana? Cuma ada dua bahagiannya. Nisbah kertas, tulisan, kita baca suara itu memang hadis baru. Tapi hakikat daripada azali, Quran itu kalam Allah yang qadim. Okey. 7 sifat ma'nawiyah bagi ulama yang menyabitkan dia. Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah yang berkuasa. Berkuasa. Jadi ini panggil sifat ma'nawiyah, dari ini sifat ma'ani. Sampai kaunuhu mutakalliman. Keadaan Allah berkuasa. Keadaan Allah berkuasa, keadaan Allah yang mempunyai sifat berkuasa. Itu dia punya terjemahan dia. Lawan dia keadaannya yang lemah. Makna la ilaha illallah mengandungi 41 akidah. Inilah 20 akidah yang wajib bagi Allah dan 20 yang mustahil baginya Ta'ala, iaitu pilihan lawannya. Dan satu akidah yang harus pada hak Allah Ta'ala, dan jumlah sekaliannya 41 akidah. Sekalian terkandung dalam makna perkataan yang mulia la ilaha illallah. Maksudnya 41 tu duduk dalam kalimah la ilaha illallah. Yang 9 lagi duduk dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Sifat wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4, harus bagi Rasul 1, 9, 41 tambah 9, 50 akidah kita kena tahu semua. Sebab itulah Umar Ibrahim kata wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa khamsina aqidatan. Maksudnya wajib bagi tiap-tiap mukallaf, lelaki dan perempuan, mengetahui 50 akidah ni. Kalau tak tahu 50 akidah, kita berdosa sebab tak belajar. Hak sifat 20 ni dia ada dalil dengan tafsir. Maksudnya kalau kita tak tahu yang berkaitan dengan sifat Allah yang 20 ni, kita berdosa lah. Dosa. Sebab dia tak mahu belajar. Tubuh badan sihat, mata boleh nampak, telinga sihat semua, tapi tak mahu belajar. Dosa. Jadi kalau akidah kita betul, amal ibadat kita semua betul. Kalau akidah kita tak betul, orang tanya apa dalil adanya Allah? Tak tahu, itu jahil. Kan? Jadi kita kena tahu sifat yang wajib bagi Allah ni. 20.
Semua akidah yang tersebut dibahagikan pula kepada dua sifat-sifat yang termasuk di bawah istighna. Apa istighna? Tuhan dari istighna Tuhan daripada segala yang lain darinya. Maksudnya Allah Ta'ala maha kaya daripada perkara yang lain. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada benda yang lain daripada Allah. Itu maksud istighna. Iaitu wujud, idam, baqa', mukhalafah, ya'mur binafsi, sama' basar, kalam, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman. Harus bagi Allah memperbuat setiap perkara mungkinat atau meninggalkannya, harus. Harus bagi Allah memberi pahala kepada manusia. Harus. Kita kata wajib bagi Allah bagi pahala kepada manusia. Tak, harus. Kalau kita kata wajib, tak boleh. Harus. Kan? Kalau orang Mu'tazilah dia kata wajib bagi Allah buat baik kepada manusia. Kalau sebab baik dosa apa? Itu Mu'tazilah lah. Bagi ahli sunnah, bahasanya harus bagi Allah isabahul muti', memberi pahala kepada orang yang taat kepada Allah. Maka jumlah sekiranya itu 23 akidah. Sifat yang termasuk di dalam istighfar. Istighfar itu berhajat setiap pihak lain kepada Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya semua makhluk ni berhajat kepada Allah, dia panggil istighfar. Dan maha tinggi iaitu wajib baginya wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, mustahil segala lawannya. Maka jumlah sekiranya itu 18 akidah. Kita lagi publik. Jumlah akidah dibagikan pertama 23 dicampur dengan jumlah akidah pada bahagian kedua 18, maka jumlah menjadi 41. Jadual segala akidah yang kaitan dengan segala Rasul alaihi salatu wasalam. Sifat wajib, sidik, amanah, tabligh, fatah. Sidik benar, amanah, kepercayaan, tabligh, menyampaikan, fatah, tabligh. Lawannya pada dusta, khianat, menyembunyikan, bodoh. Harus bagi Rasul alaihissalam bersifat dengan segala sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka yang maha tinggi. Harus bersifat dengan sifat manusia lah. Makan, minum, tidur, kahwin, itu sifat manusia. Maka Rasul ni dia bersifat dengan sifat manusia lah. Makan, minum, tidur dan sebagainya. Bukan sifat malaikat, tak makan, tak minum. Ini 4 sifat yang wajib bagi sekalian Rasul serta 4 lawannya. Dan 1 sifat harus pada hak mereka. Jumlah sekalian 9 akidah sekalian yang terkandung dalam perkataan yang mulia itu Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Dan apabila dicampurkan 9 akidah ini dengan 41 akidah dalam jadual yang terdahulu yang sejumlah sekaliannya 50 akidah yang masih dalam makna dua kalimat yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu alam. Segala puji bagi Allah yang mengizinkan serta menggerakkan saya untuk menterjemahkan buku ini. Alhamdulillah saya selesai dapat menyelesaikan pada 13 Mac 2006. 13 Safar 1447 Hijriah. Dan saya amat berterima kasih kepada pengarang. Habis dah. Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani yang mengarang buku ini untuk faedah kita umat Islam di Asia Tenggara. Dengan ini saya berdoa ke hadrat ilahi semoga beliau diganjari dengan pahala yang berlipat ganda sebanyak yang dikehendaki di atas usahanya itu. Dan semoga ruhnya berada dalam rahmat dan keredaan Allah. Demikian juga ibu bapa dan datuk nenek, anak cucu dan zuriatnya serta orang-orang kesayangan ya Allah perkenankanlah, wallahu alam. Jadi kita ni habis, kita nak baca semula tak? Ni 10 kali pula. Akidah ahli sunnah. Baca setiap minggu pula. Boleh tak ada.
Ini sebulan kali ya lah. Baca ni.